Assalamualaikum, anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan pada hari ini saya rasa amat bertuah lah kerana co-host saya yang sudah kembali semula. Saya pun lama juga tak bersama dengan Pasha. Bukan 2-3 bulan juga. Pasha pun on off juga sebelum ni. Tapi kali ini dapat bergandingan semula. Harapnya seluruh rakyat Malaysia dan juga Pasha juga berada keadaan baik dan sihat sejahtera, insya-Allah. Walaupun difahamkan cuaca pagi ni nampak cantik, cuma tadi macam ada jerebu sedikit lah. Nanti kita bawa laporan berkaitan tentang jerebu ni yang mana memerlukan perhatian segera, khususnya kawasan-kawasan yang terlibat. Namun pagi ni kita nak sembang sedikit berkaitan tentang situasi semasa di China. Berkaitan tentang atlet-atlet bagi negara Malaysia yang terus berusaha memastikan supaya target kita untuk mencapai skor-skor 27 pingat dibawa balik semula ke negara kita. Rasanya kita dah hampir, semakin hampir mencapai target tersebut. Sekarangnya medal tally untuk Malaysia sebanyak 23 pingat. Walaupun kita ketinggalan sedikit di belakang China. Tapi rasanya kalau kita boleh capai kita punya target 27 medal tu mungkin adalah satu pencapaian baik untuk kontingen Malaysia itu sendiri. InsyaAllah. Dan saya nak bagi tepukan bravo sikit kepada skuad olahraga negara secara khususnya kerana kita sebenarnya dah lama mengidamkan pingat daripada sukan olahraga. Dan olahraga akhirnya walaupun kita tidak mendapatkan emas bagi mana-mana cara, tetapi kita berjaya membawa pulang pingat. Antaranya yang semalam baru-baru ini, semalam lah 4x100 kuartet wanita negara, 4x100 telah pun berjaya membawa pingat gangsa. Walaupun kuartet 4x100 lelaki dibatalkan penyertaannya dalam pusingan akhir semalam, tetapi pihak gangsa itu juga boleh memberikan senyuman dan kegembiraan buat skuad olahraga negara. Meskipun pada awal ni kita nampaklah wanita 4x100 kuartet wanita sebelum itu kita duduk keempat, tapi Bahrain telah pun disqualified sebab salah lorong ketika berlari. Jadi kita lah mendapat gangsa tersebut. Okey, tapi sebenarnya pencapaian yang telah dicapai oleh kontingen skuad ataupun kontingen Malaysia ni sebenarnya amat membanggakan setakat ini. Dan semoga kita terus menyokong kontingen dan juga atlet-atlet negara kerana mereka lah yang akan mengharumkan nama negara. Okey, kita sebenarnya untuk mendapatkan laporan yang lebih lanjut lagi berkenaan Sukan Asia di Hangzhou, China, kita akan bersama Arvik Neswaran dengan laporan yang terkini. Jom kita saksikan. Silakan. Terima kasih Wisma Bernama. Kembali bersama saya Arvik Neswaran Raman di Sukan Asia Hangzhou untuk perkembangan semasa. Okey, selepas 10 hari kejohanan ini, tamasya ini telah berlangsung sehingga semalam. Malaysia telah pun meraih 23 pingat dan hampir mendekati sasaran 27 untuk tamasya kali ini. Pada hari ke-10 semalam, kita telah menambah lagi 2 koleksi pingat gangsa pertamanya menerusi Datuk Pandai Lela Renong dalam acara 10,000 flat pong wanita, iaitu beliau mengulangi pencapaian yang diraih 13 tahun sebelum ni ketika beliau kali pertama beraksi di Sukan Asia di Hangzhou, China. Dan selepas 13 tahun beliau kembali menduduki podium dalam acara yang sama. Kemudiannya kita dapat saksikan satu lagi kejutan sebenarnya dalam acara 4x100 meter wanita apabila kuartet kita meraih gangsa. Pada awalnya mereka meraih tempat keempat dengan catatan 45.01 saat. Tetapi selepas Bahrain dibatalkan penyertaannya kerana kesalahan menukar baton di luar kawasan pertukaran, Malaysia telah diangkat ke kedudukan ketiga sekaligus meraih gangsa. Itu juga pencapaian yang boleh dibanggakan kerana kali terakhir kita meraih gangsa acara berkenaan adalah pada Sukan Asia 1966 di Bangkok. Hampir 6 dekad kita tak meraih pingat untuk acara 4x100 meter wanita. Seterusnya nasib berbeza tidak menyebelahilah untuk kuartet lelaki pula kerana penyertaan mereka pula dibatalkan kerana pencerobohan lorong ketika larian mereka di final. Walaupun meraih tempat kelima tetapi penyertaan mereka telah dibatalkan. Dan selepas meraih 23 pingat sehingga ini, 3 lagi pingat hampir pasti menjadi milik Malaysia apabila 3 wakil squash kita telah mara ke separuh akhir. Sekurang-kurangnya gangsa dalam tangan apabila Asio Sangkari, Yen Yo dan juga gandengan Muhammad Syafiq Kamal dan Aifah Azman telah mara ke separuh akhir.
Dan pada hari ini mereka akan beraksi di acara masing-masing, iaitu di acara persorangan lelaki, persorangan wanita dan bergu campuran. Kita harapkan mereka terus maju ke final supaya terus mencabar emas. Kerana sebelum ni squash telah pun menghadiahkan satu emas menerusi acara berpasukan wanita. Di arena badminton pula, semalam Ziyong telah pun mencipta satu kejutan apabila beliau menewaskan ataupun mengejutkan bekas juara dunia dari Singapura iaitu Loh Ken Yew. Dan Zizia pula bakal beraksi menentang satu lagi juara dunia iaitu juara dunia tahun ni dari Thailand, Kun Laut. Dan beliau harus menang sekiranya mau melangkah ke pusingan suku akhir. Selain itu, kita juga akan melihat aksi pemain-pemain kita seperti Aaron Chia Sok Wei, Peli Tantina, Go Jin Wei dan juga dua pasangan bergu campuran iaitu Chen Tanji, To Yi Wei dan juga Go Sun Wat, Shewon Lai yang akan memburu slot ke suku akhir hari ini. Selain itu, kita juga akan melihat atlet-atlet kita terus beraksi dalam acara seperti equestrian, kabadi, terjun, lebuh raya berbasikal lebuh raya dan juga kriket. Kita mengucapkan selamat maju jaya kepada semua atlet kita yang beraksi pada hari ini dan juga hari-hari seterusnya untuk terus menambah koleksi pingat untuk negara. Dan perkembangan terbaru sehingga malam tadi, China telah pun hampir mengesahkan kejuaraan milik mereka selepas mengumpul sejumlah 161 pingat emas, 90 perak dan juga 46 gangsa dengan keseluruhan pingat 297. So, hampir pasti menjadi juara pada kali ini dengan meninggalkan pencabar lain seperti Jepun, Korea Selatan di kedudukan yang sangat jauh. Sekian saja laporan untuk hari ini. Kembali lagi bersama kami di Hangzhou pada esok. Okey, itu laporan daripada rakan kita di Hangzhou, China, Vignesh Warren. Kalau boleh bawa baliklah maskot patung tu. Untuk kami, saya nak yang warna biru tu. Okey, itu antara laporan terkini dan juga kita doakan agar atlet-atlet negara. Saya rasa hari ini banyak acara akhir, khususnya bagi acara squash dan juga yang saya rasa boleh menyumbang pingat lah. Antaranya squash, terjun juga antara yang mungkin boleh menyumbang pingat. Walaupun kita tahu acara terjun China merupakan empire terbesar. Setakat ini semua acara mereka menguasai emas dan juga perak. Tetapi kita percaya atlet kita juga mampu insya-Allah, dan kita harapkan juga ada kejutan dari skuad badminton negara kerana difahamkan yang dihantar wakil ke skuad badminton negara bagi Sukan Asia ini adalah mereka dalam skuad golongan A lah, kumpulan paling utama bagi negara, skuad utama negara. Kita akan agar semuanya mencapai sasaran pingat yang telah pun kita tetapkan. Betul, ada 4 sahaja pingat lagi untuk mencapai sasaran 27 pingat itu. Okey, kita teruskan dalam beberapa hari ni kita nampak cuaca di luar agak tak menentu, hujan lebat, panas, tapi pada masa sama juga kita kena sedikit waspada kerana nampaknya jerbu dah kembali. Betul. Ini walaupun ianya dinafikan oleh pihak negara jiran, tetapi daripada data yang telah pun kita cerap oleh Jabatan Meteorologi negara kita dan juga Jabatan Alam Sekitar juga, bahawasanya di negara kita melakukan jerbu. Dan antaranya kalau kita lihat di sini setakat jam 10 pagi semalam dengan di Negeri Sembilan, antara yang merupakan kawasan kawasan paling terjejas dengan bacaan IPU sebanyak 157, khususnya di kawasan Nilai. Dalam masa sama juga kalau kita saksikan di Ceras Ibu Negara, bacaan IPU juga dalam keadaan tidak sihat iaitu terjejas sebanyak 155. Di Selangor, kawasan paling tinggi IPU iaitu di Banting dengan 125, diikuti dengan Petaling Jaya 117 dan juga Shah Alam 116. Dan juga kawasan-kawasan yang lain. Kawasan-kawasan lain juga yang mencatatkan IPU melebihi 100 adalah Seremban sebanyak 149 dan juga Port Dickson 101 di Negeri Sembilan. Selain daripada itu, sebanyak 58 lagi kawasan pula berada dalam paras sederhana dengan bacaan antara 51 hingga 100, manakala kawasan lain mencatatkan bacaan IPU baik iaitu kurang daripada 50. Jadi bacaan IPU sifar hingga 50 ni menunjukkan kualiti udara adalah yang baik. Kalau bacaan IPU sederhana dari 51 hingga 100, bacaan IPU lebih daripada 100 adalah tidak sihat, dan bacaan IPU 200 ke atas adalah sangat tidak sihat, dan seterusnya kalau dah melebihi 300
tu adalah di takat berbahaya. Jadi mungkin kepada anda semua yang berada di luar ataupun mungkin boleh mengurangkan sedikit aktiviti-aktiviti di luar, kekal di dalam, minum air banyak-banyak, dan mungkin ada baiknya juga kalau kita betul kita pakai pelitup muka. Ini sudah untuk menjaga kesihatan diri dan juga pernafasan. Betul. Jenis mask N95 kita cakap saya itu yang terbaik. Betul. Mungkin dah boleh siap-siap sekarang, takut nanti stok dah habis kan. Sebab sekarang bacaan di rata-rata khusus di kawasan Lembah Kerang sudah pun berada dalam keadaan tidak sihat. Dan difahamkan juga semalam Menteri Pendidikan dia memaklumkan bahawasanya sekiranya bacaan IPU melebihi 200, kemungkinan PDPR akan dilaksanakan bagi mengurangkan pergerakan murid-murid keluar daripada rumah. Baik, itu antara situasi semasa berkaitan tentang isu udara yang tidak sihat, dan kita nak saksikan pula apakah situasi semasa di luar dekat ini. Untuk hari ini jom kita saksikan dan seterusnya bersama rakan tugas dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Tiada rakyat Malaysia terlibat dalam kejadian tembakan di Siam Paragon Mall di Bangkok semalam yang mengorbankan 2 individu dan mencederakan 5 yang lain. Duta Malaysia ke Thailand, Datuk Georgie Samuel berkata pihak kedutaan sedang memantau rapat keadaan itu. Datuk Georgie berkata rakyat Malaysia yang terjejas akibat kejadian itu boleh mendapatkan bantuan dengan menghubungi kedutaan. Sementara itu, polis Thailand mengesahkan 2 individu masing-masing warga China dan Myanmar maut dalam kejadian, manakala 5 lagi cedera. Ketua Polis Negara Torsak Sukvimol berkata mangsa wanita warga China berusia 34 tahun maut di lokasi kejadian, manakala warga Myanmar yang bekerja di gedung beli belah itu disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital. Mangsa cedera masing-masing warga Laos dan China, manakala 3 lagi rakyat tempatan. Kesemua mangsa sedang menerima rawatan di hospital. Polis juga menahan seorang suspek berusia 14 tahun di tingkat 3 pusat beli belah itu dan mempunyai sejarah masalah kesihatan mental. Perdana Menteri Srettha Thavisin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Jurucakap Kementerian Luar Kancana Patarachok berkata kementerian sedang berhubung dengan kedutaan terlibat untuk menawarkan bantuan kepada keluarga mangsa terjejas. Baik, susulan insiden itu juga Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkongsi detik cemas bersama pasukan keselamatannya terpaksa membina perisai manusia bagi memastikan keselamatan keluarga serta pegawai. Ketika kejadian, Tunku Ismail berkata orang ramai dari pusat beli belah itu menjerit serta berlari masuk ke dalam hotel dan ketika itu Tunku bersama keluarga, pasukan keselamatan dan pegawainya sedang duduk di lobi. Ketika berdepan situasi itu, Tunku Ismail memberitahu anak-anaknya keadaan akan kembali baik. Menceritakan detik tersebut, Tunku Ismail menjerit kepada pasukan keselamatan untuk membawa kereta ke ruang bawah tanah serta membawa mereka ke lokasi selamat dan jauh dari tempat itu. Tunku Ismail dan pasukan bergerak menuju ke kedutaan Singapura selepas menghubungi Konsul Jeneral Singapura di Johor. Tunku Ismail turut menghubungi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan untuk memaklumkan perkara yang berlaku selepas selamat berada di kedutaan dan Duta Besar Malaysia turut berada bersama mereka. Meskipun terlepas menonton perlawanan bola sepak membabitkan pasukan Johor Darul Takzim, Tunku Ismail bersyukur keluarga serta pasukannya selamat di samping menyifatkan kejadian itu pengalaman terburuk pernah dilaluinya.
Prosedur permohonan dan pembaharuan sijil pengesahan halal Malaysia akan disingkatkan dalam tempoh 23 hari bekerja. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan itu dibuat selepas banyak aduan diterima bagi kelulusan dan pengeluaran sijil halal yang sebelum ini mengambil masa 9 bulan hingga 2 tahun dari tarikh permohonan. Mesyuarat telah mengambil keputusan bahawa JAKIM dan HDC akan bekerjasama secara intim bagi memendekkan tempoh permohonan itu kepada 23 hari bekerja sahaja. Walaupun arahan daripada saya ialah 30 hari bekerja. Ini merupakan langkah proaktif yang sangat-sangat dialukan. Sebagai permulaan, Halal Development Corporation Berhad HDC dan pihak berkaitan akan melaksanakan proses permohonan baharu sijil halal menerusi Proof of Concept POC membabitkan 5 premis perhotelan sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi melihat kelancaran proses itu. Sekian dari Bilik Berita Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Salam hormat. Assalamualaikum. Tahukah anda, kini anda boleh menonton TV secara percuma dan menikmati saluran kegemaran anda. Dapatkan MyTV anda hari ini dan nikmati saluran TV dan radio percuma. Kualiti HD, tiada langganan, tiada bayaran bulanan, tiada lagi bil tertunggak. Jom dapatkan MyTV anda sekarang. Okey, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Pada pagi ini kita nak bercakap sedikit berkenaan kempen YP. YP, benda free. Kenapa nak bayar? Benda pasal cuma buat apa kita nak bayar? Jadi bersama kita pada pagi ini Encik Syafandi Syarul merupakan naib Presiden Pembangunan Perniagaan dan juga Inovasi dari MyTV Broadcasting Sdn Bhd. Assalamualaikum. Terima kasih sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada pagi ini. Kita nak bercakap tentang kempen YP. Kenapa YP? Dan apakah kena-mengenanya dengan MyTV? Mungkin boleh terangkan serba sedikit apa tu MyTV, apa tu Digital Terrestrial Television dan juga secara keseluruhan berkenaan kempen YP itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fasha dan juga Ashraf dan juga Bernama kerana menjemput saya mewakili MyTV pada hari ini. Sebagai pengenalan, MyTV adalah salah satu daripada penyedia platform penyiaran di Malaysia. Jadi MyTV adalah salah satu platform yang digunakan pakai oleh rakyat di Malaysia. Salah satu platform di antara platform-platform yang lain yang ada di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, umum pun ketahui, kita ada platform satelit yang menggunakan dish ataupun satelit. Okey, dan kita juga ada siaran yang menggunakan internet, tetapi MyTV kami menggunakan digital terrestrial television ataupun siaran terrestrial digital. Kalau kita masih ingat, kalau Ashraf dengan Fasha masih ingat dulu kita menonton televisyen menggunakan analog terrestrial. Betul. Correct. Jadi itulah hanya orang kata medium untuk rakyat menonton televisyen menggunakan antena untuk mendapatkan signal terrestrial. Tapi itu analog. Tapi sekarang kalau difahamkan seluruh negara sekarang ni dah tak lagi menggunakan analog kan? Betul. Okay. Jadi MyTV bila kita dilantik oleh pihak kerajaan pada tahun 2014, tanggungjawab utama kita adalah untuk kita MyTV membuat migrasi daripada sistem analog kepada digital. Jadi pada tahun 2019 kita telah menutup sepenuhnya siaran analog dan sekarang ini kita bersiaran melalui digital terrestrial television ataupun DTT. Dan kita pada ketika ini mempunyai alhamdulillah sebanyak 6.3 juta penonton di seluruh Malaysia menonton 17 siaran televisyen termasuklah Bernama 121 Bernama. Itu salurannya. Kini salah satu usaha cukup baik. Kalau dulu kita ni dok kena betulkanlah ke kanan sikit, kiri sikit. Sekarang tak perlu dah ini semua. Tak perlu. Dan pastinya ianya akan menarik minat dan memudahkan juga pengguna secara khususnya. Dalam konteks ini saya nak tahu juga bagaimana pengguna untuk mendapatkan penggunaan secara digital MyTV ini. Baik.
untuk pengguna ataupun rakyat di luar sana untuk menonton MyTV, yang paling utama adalah kita tengok kepada television set itu sendiri. Jadi set television itu sekiranya ianya diperbuat ataupun manufactured daripada tahun 2017 ke atas hingga kini, government ataupun kerajaan telah menetapkan bahawa perlu adanya dipanggil tuner DVB T2 di dalam television tersebut, supaya televisyen tersebut tidak perlu menggunakan peranti-peranti lain seperti decoder. Apa yang perlu dibuat untuk mereka yang ada TV-TV baru ini daripada tahun 2017 hinggalah yang sekarang yang akan datang, hanya perlu untuk menyambung antena UHF lebih kurang besar macam ni, ada indoor ataupun antena dalaman, ada juga antena yang kita letak di luar rumah, untuk kita dapat menonton MyTV. Terus sambungan itu daripada antena terus kepada TV. Tetapi sekiranya TV itu TV lama, maknanya ini kelebihan MyTV, mana TV lama pun anda masih boleh menonton siaran percuma MyTV. Jadi TV lama ni sekiranya ingin menyambung kepada MyTV, perlu ada decoder, dan juga decoder itu disambungkan kepada antena, decoder itu disambungkan juga kepada TV set. Antena adalah sangat-sangat diperlukan untuk menonton MyTV kerana ianya adalah penerima signal terrestrial television. Jadi soalan dia juga, macam mana kita nak dapatkan decoder tu? Adakah datang bersama dengan antena tu? Adakah akan ada orang daripada MyTV yang akan tolong bantu untuk memasak? Baik, yang paling penting juga nak dapatkan yang paling step pertama tu, macam mana nak dapatkan, bagaimana kita dapatkan lagi. Untuk dapatkan ini untuk decoder untuk decoder, untuk mendapatkan decoder ini boleh dapati daripada MyTV. Kami ada menjalankan kempen-kempen, mungkin kejap lagi kita akan bersembang sedikit berkenaan kempen MyTV, akan diberikan secara percuma kepada rakyat, dan juga sekiranya anda ingin membeli decoder tersebut, ianya boleh didapati di secara online, seperti di Shopee, Lazada dan sebagainya, ianya ada. Dan kemudiannya dari segi pemasangan, sekiranya ingin memasang, kami menggalakkan untuk decoder ataupun antena tersebut dipasang secara lebih profesional untuk mendapatkan siaran dengan lebih cepat dan tepat. Jadi bolehlah menghubungi pihak kami untuk kami hantar pemasang berdaftar ataupun installer berdaftar MyTV ke rumah-rumah anda. Jadi perlu hubungi kami di talian 1300 80 6988. Ini untuk mendapatkan decoder tersebut lah. Dan juga installer pemasang. Bercakap tentang perkara ini juga, sebab tadi di awal saya nampak iklan kita tak perlu bayar, tak ada langganan dan sebagainya. Adakah ia terpakai terhadap semua pengguna ataupun ianya ada kepada subkelas tertentu saja? Ianya adalah kepada semua pengguna, tidak perlu bayar, tiada langganan bulanan, tiada tempoh kontrak tertentu. Ianya percuma untuk seluruh rakyat. Sekali ini adalah selaras dengan sasaran ataupun objektif pihak kerajaan untuk memberikan akses saksama kepada rakyat Malaysia keseluruhannya untuk mendapatkan informasi-informasi terkini yang lebih tepat, dan juga untuk menikmati siaran-siaran televisyen secara percuma. Sebab tu YP. Sebab tu kita ada kempen YP. Jadi minta Encik Syafandi untuk terangkan serba sedikit kempen YP ni. Pastinya ialah kita nak meningkatkan kesedaran rakyat. Mungkin ramai yang tidak tahu akan kewujudan MyTV, kewujudan yang dia boleh dapat decoder percuma. Encik Syafandi boleh terangkan serba sedikit mengenai kempen ni. Baik. Jadi kami di MyTV, kami merencanakan pelbagai inisiatif lah. Dan salah satu dari inisiatif yang kami jalankan dan kami telah pun bermula pada bulan Julai tahun ini, dan juga pelancaran satu kempen yang dikenali sebagai kempen YP. Ianya amatlah sinonim kepada frasa kenapa perlu bayar sedangkan anda boleh mendapatkan siaran TV percuma melalui MyTV. Jadi apa yang pihak MyTV sedang jalankan dalam kempen YP ini adalah yang pertamanya kami akan menjelajah ke seluruh negara. Kami telah pun mengenal pasti 168 lokasi
di seluruh negara, kediaman-kediaman dan juga tempat-tempat komuniti setempat, khususnya untuk golongan B40, yang mana kami akan datang untuk membuat jelajah kami, dan kami akan berikan sedikit informasi tentang MyTV, cara pemasangan dan sebagainya. Jadi kami pergi lebih dekat kepada mereka untuk kami berikan juga MyTV decoder secara percuma sewaktu jelajah-jelajah tersebut. Kami telah mula pada bulan Julai tahun ini, baru beberapa bulan ni, dan kami mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Dan selain daripada itu, kami juga menganjurkan aktiviti karnival seperti apa yang dikenali sebagai My Festival. Ada 2 karnival My Festival, bernama juga adalah salah satu daripada daripada satu exhibitor yang turut serta bersama dengan My Festival. Kita telah jalankan 2, dan insyaAllah sehingga suku kedua tahun hadapan kita akan jalankan lagi aktiviti-aktiviti jelajah dan juga karnival-karnival yang kita akan buat di seluruh negara. Samping itu, kami juga akan mewar-warkan dan melakukan promosi secara besar-besaran di saluran TV, iklan di saluran TV, dan juga di radio, dan juga boleh nampaklah nanti MyTV di papan-papan iklan billboard di seluruh negara. TV ada muka kita lepas tu. Bercakap mengenai billboard tu, saya sebenarnya dah pernah nampak dah MyTV mana-mana. Itu yang terpapar di billboard tu. Mungkin boleh nak tanya dengan Cik Syafandi, apakah itu MyTV mana-mana sebenarnya? MyTV mana-mana maksudnya kita boleh tonton MyTV di mana-mana kah? Betul. Kita boleh tonton MyTV di mana-mana sekarang. Kerana apa? MyTV telah pun membuat satu aplikasi. Kita telah membangunkan aplikasi ini yang mana kita buat pelancarannya pada bulan Mac dan pelancaran penuh pada bulan Julai yang lepas. Dan kami mendapat sambutan yang amat menggalakkan. MyTV mana-mana adalah satu jenama yang kami cuba ketengahkan untuk penonton-penonton TV secara khusus, dan juga rakyat keseluruhannya dapat menonton siaran televisyen bukan saja di TV-TV di rumah, tetapi juga di peranti-peranti lain seperti tablet, melalui web, dan ianya boleh di-download, dibuat turun di App Store Apple, dan juga di Android Play Store. Jadi untuk televisyen, sekarang ni mungkin ramai orang ada isi rumah yang mempunyai smart TV. Adakah aplikasi itu juga terdapat di on smart TV juga? Itu satu dalam perancangan dan akan insyaAllah kami lancarkan sedikit masa lagi. InsyaAllah. Ini adalah satu usaha yang mereka lakukan. Dan saya nak tanya juga berkaitan tentang siaran-siaran yang berada di dalam MyTV ini. Mungkin boleh kongsikan kepada kita siaran-siaran yang terdapat dalam MyTV ini, dan juga ia adakah hanya termaktub terhadap stesen TV ataupun ada juga radio ke kan? Podcast ke kan selepas 5 tahun kan? Ya. Untuk MyTV DTT, iaitu television set yang bersiaran melalui terestrial, kita mempunyai lebih kurang 17 siaran televisyen, saluran televisyen, dan juga 15 saluran radio yang disiarkan secara digital. Tetapi di MyTV mana-mana ada satu keunikan yang mana kita mempunyai video atas permintaan, video on demand. Konten-konten daripada konten-konten providers ataupun konten-konten creator, penyedia kandungan tempatan untuk mengetengahkan konten mereka, dan mereka kongsi konten itu dengan kami di MyTV mana-mana. Dan di MyTV mana-mana juga kami ada beberapa saluran-saluran TV antarabangsa dan juga saluran-saluran yang bergenre lain daripada yang lain, yang mungkin penonton-penonton di luar sana boleh nikmati apabila mereka buat turun MyTV. Dan semuanya adalah percuma. Semuanya percuma. Okey, benda percuma ni kena download cepat-cepat. YP, kerana semua sekarang inilah dengan ada satu kemudahan seperti ini, saya kira satu usaha yang cukup baik, dan kita harapkan agar seluruh rakyat Malaysia yang tak ada cepat-cepat download. Yang masih lagi belum dapatkan, barangkali memerlukan juga dekoder dan sebagainya, boleh dapatkan dengan segera. Dan saya percaya mereka sedang melancarkan suatu usaha yang lebih baik selepas ini, insya-Allah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Syafandi Syarul, merupakan Presiden Pembangunan Perniagaan dan juga Inovasi MyTV Broadcasting dan Berhad. Dan juga jangan lupa saksikan kami di 121 saluran 121 di MyTV. Baik, selepas ini kita nak bincang berkaitan tentang isu GEG, apa statusnya. Nanti kita nak bersama dengan individu yang lain untuk bincang tentang perkara ini. Nantikan bersama dengan kami.
Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita akan bercakap mengenai GEG ataupun Generational Endgame, satu rang undang-undang yang belum lagi diluluskan, tetapi mungkin satu isu yang memerlukan perhatian yang penting untuk kita kupas. Betul. Inilah demi generasi masa hadapan untuk kita kita hentikan tabiat merokok. Betul. Dan kali ini kita bersama dengan Dr. Muhammad Hairul Nizam Abdul Hamid, merupakan Ketua Penuh Pengarah Kanan Sektor Kawalan Tembakau dan juga Universiti FCTC Kementerian Kesihatan Malaysia, yang akan bercakap tentang situasi semasa berkaitan dengan GEG ini. GEG bukan satu perkara baru. Tahun lepas kita bincang dalam banyak platform dan kita telah diskusikan dengan sangat mendalam tentang perkara ini. Sekarang ini terpulang juga kepada mereka pembuat dasar untuk meluluskannya ataupun sebaliknya. Buat masa ini saya nak memahami dahulu, Doktor, status terkini GEG bagaimana? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dini dan juga Pasha. Okey. Untuk makluman semua, GEG ataupun generasi penamat merokok merupakan satu peruntukan baru yang kita letakkan bawah rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Ini kita letak bentangkan pada tahun lepas, pada yang asalnya namanya RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok, tapi kita jenamakan semula selepas melalui proses jawatankuasa pilihan khas dan sebagainya, so kita jenamakan semula kepada RUU ataupun rang undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Kataan demi kesihatan awam itu merangkumi, maksudnya kita nak melindungi publik kita, orang-orang awam kita daripada sebarang kesan bahaya daripada produk merokok inilah. Dan GEG merupakan salah satu peruntukan yang memang kita letakkan di bawah RUU tersebut. GEG ataupun generasi penamat rokok ini merupakan satu bentuk perlindungan. Saya namakan perlindungan kepada generasi yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya daripada sebarang bentuk penggunaan produk tembakau dan juga rokok elektronik dan juga vape. Kenapa kita tengok penting peruntukan ini? Kerana kalau berdasarkan situasi semasa, kita punya prevalent perokok remaja kita semakin meningkat kalau dari segi penggunaan rokok elektronik dan vape. Walaupun kita nampak ada penurunan dari segi penggunaan hasil tembakau rokok konvensional, kalau kita comparekan dari tahun 2017 kepada 2022, nampak penurunan dari 13 pada 9%, tapi untuk dari segi penggunaan rokok elektronik meningkat daripada 98 kepada 14.9, atau dalam prevalent atau populasinya lebih kurang meningkat daripada 200,000 kepada 300,000 orang. Sebab itu kita letakkan peruntukan generasi penamat rokok ni untuk melindungi generasi ini daripada semua penggunaan hasil tembakau dan juga produk rokok ala barulah, rokok elektronik dan vape dan sebagainya. Dan untuk makluman semua, insya-Allah RUU ini kita harapkan dapat kita bentangkan semula pada sidang Dewan Parlimen, Dewan Rakyat yang akan datang bulan Oktober, insya-Allah. Kita harap akan diluluskan secepat mungkin. Sebab kalau kita tengok, kalau negara-negara jiran kita seperti Singapura, Brunei, Thailand, apa yang diorang buat? Diorang dah buat total ban untuk produk-produk rokok ala baru ni. Tapi di Malaysia kita masih memberikan pendekatan secara berhemah, sebab kita nampak kita punya populasi ataupun perokok-perokok di Malaysia ni masih ramai. Kita faham bahawa merokok ni merupakan satu ketagihan. Betul. Susah untuk diorang berhenti. So kita hanya boleh mengekang penggunaannya kepada satu generasi yang belum lagi terdedah, iaitu generasi penamat rokok ni lah, yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. Maksudnya kalau tahun ni mereka umur 16 tahun dan 17 tahun, tahun depan mereka akan meneruskan apa yang kita ada dalam peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau, iaitu larangan kepada bawah umur ataupun 18 tahun. Betul. Saya harap ini dapat disegerakan juga, sebab saya tengok perokok elektronik secara khususnya dalam kalangan remaja, khusus pelajar-pelajar sekolah dah semakin meningkat juga. Betul. Dan sebenarnya walaupun sebenarnya kalau ikutkan age limit itu adalah 18 tahun ke atas, tapi sebenarnya pengguna-pengguna rokok elektronik dan juga vape ni sebenarnya adalah umur lebih rendah daripada itu. Jadi bila kita bercakap mengenai pelaksanaan RUU tersebut, mungkin ramai yang mempersoalankan ia adalah satu personal choice. It is my personal choice to choose untuk merokok ataupun tidak dan sebagainya. Mohon mungkin boleh memberikan komen daripada doktor sendiri. Adakah ini merupakan satu orang kata sekatan kebebasan hak seorang individu ataupun bagaimana? Okey, bagi kami di Kementerian Kesihatan Malaysia, kita mengambil pendekatan melindungi. Walaupun dia adalah salah satu daripada pilihan umum ataupun pilihan masing-masing hak individu, tetapi Kementerian Kesihatan merupakan satu kementerian yang bertindak untuk melindungi kesejahteraan dan kesihatan seluruh rakyat Malaysia. So apa yang
kita nampak ada bahayanya di situ, kita lindung dan kita buat kita letakkan di bawah RU ini untuk melindungi especially generasi yang belum lagi start merokok ni. Sebab kita nampak dia punya pendedahan ataupun promosi berleluasa produk-produk rokok ala baharu ni semakin berleluasa di media masa, di media sosial tanpa kawalan. Sebab tu bila kita letakkan, kita perlukan RU ni untuk diluluskan segera demi untuk mengawal segala bentuk promosi dan penjualan secara online lah ataupun cara atas talian dan sebagainya. Doktor, bercakap tentang RUU yang sebelum ini pernah pun dibentangkan sekali tetapi melalui jawatankuasa selepas itu untuk melakukan satu perubahan sedikit dan dikatakan akan dibentangkan semua sekali lagi pada Oktober ini. Saya tahu juga beberapa perkara penting yang mungkin telah pun dipinda di dalam selepas melalui hasil jawatankuasa yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat umum sebelum ini dibentangkan nanti. Dari perkara pertama yang kita pinda dari segi nama ni tadi macam saya katakan tadi, dari RU Kawalan Hasil Tembakau dan Merokok, kita jenamakan semula kepada RU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam. Itu pertama. Yang kedua, kita masih lagi mengekalkan peruntukan generasi penamat. Tetapi dalam peruntukan generasi penamat ni kita lebihkan pendekatan kepada memberi rawatan, memberi peluang kepada mereka untuk berhenti merokok. Bukan setakat kita letakkan hukuman yang rendah, tetapi kita juga perkenalkan perintah khidmat masyarakat dalam klausa tersebut. Perintah khidmat masyarakat ni selain untuk memberikan, kita beri peluang kepada mereka untuk memberi khidmat kepada masyarakat komuniti setempat, tapi at the same time kita beri bantuan kepada mereka untuk berhenti juga. Kita salurkan info-info ataupun maklumat-maklumat berkaitan bahaya merokok, bahaya vape dan sebagainya, dan pada masa yang sama dia dapat melakukan community service di lokaliti-lokaliti masing-masing lah. Itu yang perkara yang kedua. Dan selain daripada itu, kita masih lagi mengekalkan tiada konsep pemenjaraan dan sebagainya. Memang dalam peruntukan sedia ada pun, kalau seseorang yang tangkap merokok pun memang tak ada penjara, tapi masih kita kekalkan, kita masih melihat kepada aspek bukan punitif, tetapi lebih pada pendekatan untuk merawat dan juga mendidik golongan yang merokok ini tu, utamanya golongan GEG. Kita nak tahu juga apakah pentingnya sebenarnya bila kita datang dari segi bila kita datang dengan approach untuk mendidik dan juga untuk kita memberi kesedaran kepada orang awam berbanding dengan satu rang undang-undang di mana ia bersifat menghukum. Okey. Kalau dari aspek kita kata konsep pendidikan kesihatan tersebut, dia merangkumi dia secara meluasnya, dia merangkumi aspek kita sebaran maklumat berkaitan bahaya-bahaya merokok dan sebagainya. Kita wujudkan persekitaran yang kondusif, yang dilarang merokok, kita adakan 23 tempat dilarang merokok, dan yang paling penting utama sekali adalah melalui aspek perundangan lah. Aspek perundangan pun penting, kenapa? Kalau kita macam kalau kat rumah lah, kalau kita sayang anak-anak kita bukan kita bukan setakat bagi nasihat, tapi kita denda mereka sebab kita sayang mereka. So, bila kita letakkan hukuman sedikit dekat situ, dekat RU ni, maksudnya kita sayang kepada perokok-perokok ni dan kita memberikan peluang kepada mereka untuk berhenti merokok. At the same time, kita bantu mereka, kita salurkan mereka kepada perkhidmatan berhenti merokok yang kita tawarkan di klinik-klinik kesihatan dan juga melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Okey, sedikit saya nak tahu juga di aspek itu adalah mereka yang menjadi perokok. Salah satunya perokok ni adalah permintaan, orang yang meminta. Dari aspek penawaran pula, bagaimana kepada mereka yang barangkali menjual kepada mereka yang tidak dibenarkan dijual, adakah ada tindakan yang sedikit drastik dalam undang-undang ini? Betul. Kita melihat memang kalau kita bandingkan kita punya RUU yang terkini dan yang sedia ada, memang peruntukan untuk yang penjual ini adalah rendah. So apa yang kita lakukan dalam RUU yang telah pun kita akan bentangkan nanti, kita naikkan, kita kenakan hukuman yang lebih tinggi ataupun lebih tegas kepada penjual-penjual agar mereka mengambil iktibar dan juga tidak menjual sewenang-wenangnya kepada bukan perokok, golongan GEG yang bukan perokok, dan juga kepada orang awam lah. Kita kenakan hukuman yang lebih tinggi. Dan kita harapkan ianya dapat diluluskan dan pastinya juga pihak kementerian mahu dah penat lelah merangka satu draft yang bersifat komprehensif bagi tujuan masa depan negara dan juga anak-anak kita. Harapan Dr. Nizam sendiri untuk undang-undang ni yang akan barangkali dibentangkan nanti. Okey, harapan saya agar RUU-nya ataupun RUU Kawalan Hasil Tembakau, Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 ini dapat kita luluskan segera di Parlimen dan masyarakat umumnya dapat menyokong kita punya RUU tersebut. Dan pada masa yang sama,
kita punya publik, kita harap dapat mendesak ahli-ahli parlimen masing-masing untuk sama-sama menyokong bila RU ni kita bentangkan, kita tablekan di parlimen nanti, so that bila diorang sokong, kita luluskan segera dan kita dapat melakukan penguatkuasaan secara holistik. Dan pada masa yang sama kita harapkan agar penguatkuasaan bersepadu bersama agensi-agensi lain dapat kita pertingkatkan juga. Saya suka yang terakhir tu disebut, kita akan supaya ni rakyat-rakyat ini bagi tahu dekat ahli parlimen masing-masing, sokonglah segera. Saya kira ini satu usaha yang cukup baik sebab kita nak bantu anak-anak kita ni secara khususnya dapat terhindar daripada asap-asap rokok ni dan juga vape ni, sebab kita tahulah kajian pun secara saintifik dah menunjukkan kebaikannya terlalu sangat rendah, mungkin tidak ada pun sebenarnya kebaikannya kepada mereka, dan kita akan juga dapat dibangunkan dengan segera. Betul, yang penting adalah mungkin perubahan perkataan dan menggunakan ataupun memasukkan demi kesihatan awam tu mungkin akan orang kata menumbuhkan rasa untuk rasa saya kira untuk rakyat-rakyat kita secara khususnya, sebab demi masa depan kita juga dan juga kesihatan awam ni merupakan satu fasa yang cukup penting, sebab mencegah itu lebih baik daripada kita mengubati. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Hairul Nizam Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarah Sektor Kawalan Tembakau dan juga Rusuti FCTC Kementerian Kesihatan Malaysia atas perkongsian berkaitan tentang GEG ini. Dan kita tahu dah statusnya, insyaAllah bulan Oktober kita nantikan, kita tengok siapa yang sokong tak sokong, ahli parlimen mana yang tak sokong tu, mungkin rakyat di kawasan tersebut bolehlah bisik-bisik sesuatu pada ahli parlimen ini, sebab ini satu usaha yang cukup baik, kita harapkan agar dapat diteruskan. Terima kasih kepada doktor sekali lagi. Selepas ini kita nak saksikan pula berkaitan tentang isu pameran seni visual. Betul apa? Menarik, kita akan berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini. Okey, kali ini kita bercakap tentang pameran seni visual Vision Unveil bersama dengan dua individu yang bersama dengan kita. Kita terus perkenalkan dua individu ini. Di dekat dengan Pasha ini iaitu Dr. Nur Zuraina Muhammad Nur merupakan penasihat program, dan juga di sebelahnya Profesor Madya Dr. Muhammad Zahuri Khairaini merupakan panel bicara seni. Assalamualaikum, selamat datang kedua-duanya. Waalaikumsalam. Apa khabar Malaysia, saluran 121 di MyTV. Oh, sama juga ini. Okey. Betul. Okey, yang pertama sekali mengenai pameran seni visual Vision Unveiled, the interaction of arts through conventional and digital exhibition 2023. Mungkin boleh terangkan sedikit di mana kita penasihat program dulu. Kita tanya pasal program, di mana akan diadakan, bila dan apakah yang sebenarnya apa acara ini berkenaan apa sebenarnya? Okey. Saya kenalkan diri dulu ya. Okey, nama saya Nur Zuraina Muhammad Nur. Okey, boleh panggil saya Dr. Ayu lah. Okey, saya pengarah Pusat Budayaan di UPSI. Okey, dan sebagai merangkap sebagai penasihat program untuk acara ini. Okey, acara ini ialah acara pameran seni visual. Okey, yang dia melibatkan antara pameran konvensional dan pameran digital. Okey, yang kita buat di JBCC Komta Johor Bahru. Okey, buat pengetahuan semua. Okey, penganjur utama untuk acara ini ialah Creative Talk, Pusat Kebudayaan UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga Yayasan Johor Corporation. Okey, dan kita punya acara ini sebenarnya akan berlangsung hari ini ya. Okey, hari ini? Bermula hari ini. Selama 10 hari sehingga ke 15 hari bulan. Ini hari pertama? Ya, ini hari pertama, dan kita punya majlis perasmian kita ialah pada 8 hari bulan. Okey, pada 8 hari bulan tu sebenarnya kita ada banyaklah acara-acara yang kita susun dalam event ni. Okey, antara acara yang kita susun ialah satu, kita ada bengkel untuk pelajar-pelajar di sekitar Johor dan Malaysia ya khususnya. Dan kita ada juga bicara seni. Ini kita punya panel bicara seni kita pada hari tersebut. Dan kita ada majlis perasmian lah, dan kita ada bengkel khas iaitu bengkel-bengkel digital yang kita mempunyai kolaborasi bersama dengan syarikat teknologis daripada Johor Bahru. Okey, itu adalah sebuah ringkas berkaitan tentang program ini yang sedang berlangsung ketika ini di Johor dan difahamkan selama 10 hari. Dan bersama dengan antara salah seorang panel bicara sini iaitu Dr. Muhammad Zahuri. Doktor, penganjuran satu program seperti ini dan dilangsungkan selama 10 hari, bagaimana Doktor melihat ia boleh membawa sumbangan kepada industri seni negara? Ada dua perkara, ada dua faktor. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput kami. Saya Zahuri daripada Jabatan Seni Reka Bentuk dan Fakulti Seni Komputeran dan Kelestarian FSKIK UPSI ya. Saya melihat penganjuran program ini kepada dua perkara yang penting, iaitu isu pendidikan dan kerjaya. Jadi ia secara tidak langsung memberikan satu pembangunan dari sudut aspek seni visual dalam bidang pendidikan, sekolah
dan juga institusi pengajian tinggi serta bidang kerjaya ke mana bidang kesenian ini khasnya dalam seni visual ini dapat memberikan sumbangan dalam era industri negara kita. Antara mungkin boleh kongsikan sedikit antara isu ataupun topik-topik yang akan dibicarakan dalam bicara seni ini nanti? Dalam bicara seni ini kita ada dua perkara, iaitu seni konvensional dan juga seni digital. Dan ini secara tidak langsung memberikan satu fokus ke arah bidang pendidikan dan juga kerjaya. Jadi untuk generasi sekarang ini yang kita bergerak dalam industri kreatif, kita perlu bermula dengan pendidikan dan juga seterusnya membawa kepada satu anjakan paradigma yang lebih luas, iaitu bidang kerjaya, di mana kita tidak melihat bahawa seni konvensional itu hanyalah berdasarkan karya-karya visual saja, tetapi apabila ia merentas kepada seni digital, ia lebih bersifat time based, dia tidak lagi bersifat statik seperti kita melihat ataupun menghargai karya-karya seni seperti catan, painting ataupun drawing, lukisan itu yang hanya bersifat statik 2D, tetapi kita melihat bahawa dengan adanya pameran ini yang ia mencetus kepada satu forum untuk kita membincangkan bagaimana pendidikan itu boleh memberi peluang kerjaya kepada generasi pada masa sekarang. Okey, baik, ini satu usaha cukup baik dan saya nak beralih kepada Dr. Yudo. Dalam 10 hari program yang akan dianjurkan ini, mungkin boleh kongsikan kepada kita antara aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun, juga siapakah target group yang cuba untuk dibawa terlibat secara khusus dalam program pameran ini? Okey, sebenarnya pameran seni visual kali ini, ini ialah idea khusus daripada dua orang dia punya pelopor lah. Salah seorang dia ialah Dr. Frankie, Dr. Lee Hoyeh daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan pengarah program sendiri iaitu Ismadi Arsyad daripada PPD atau Pejabat Daerah Pendidikan Daerah di Segamat. Sewaktu kami merancang untuk menjalankan program ini, kita punya sasaran audiens kita ialah daripada berumur 13 tahun sehingga ke 80 tahun. Maknanya kita memberi peluang kepada pelajar, anak-anak di sekolah, kita memberi peluang kepada mahasiswa universiti, dan kita juga memanggil master artis untuk datang bersama-sama untuk berpameran bersama kami. Kenapa agaknya kita mengumpulkan setiap daripada pelbagai golongan untuk berada bersama dalam pameran ini, supaya kita dapat memberi pendedahan kepada anak-anak kita. Kenapa kami di Universiti Pendidikan Sultan Idris ni ialah satu universiti pendidikan yang di mana kita cuba meneroka ruang untuk membawa kita punya pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita ini ke depan, bergaul dengan masyarakat luar, berkenalan dengan artis, berkenalan dengan geng-geng artis, geng-geng pula artis-artis macam tu, supaya saya rasa ini ialah perkara pertama yang menjadi titik tolak kepada kemenjadian pelajar itu apabila dia menjejakkan kaki keluar. Dan alhamdulillah, ini bukan setakat berada di Malaysia saja ya. Kita ada karya yang datang daripada pelbagai negara, kita ada daripada Vietnam, kita ada daripada China, kita ada daripada UK, dan kita ada banyak negara lagi. Dan saya rasa ini ialah satu peluang yang sangat besar kepada anak-anak, yang terutamanya untuk anak-anak Johor. Terima kasih juga kepada Yayasan Johor Corporation kerana mereka menyediakan tempat, mereka menyediakan kemudahan, infrastruktur supaya anak-anak di Malaysia ni dapat menikmati aktiviti ini bersama-sama. Dan kami juga turut menyediakan platform online ataupun digital supaya anak-anak yang tak dapat datang, artis-artis yang tak dapat datang, melihat kami daripada kacamata digital. Dan kita sebenarnya ada banyak je aktiviti kita. Antara aktiviti kita, setiap hari kita akan ada bengkel. Bengkel-bengkel tu bengkel contemporary, doodle art, ada digital painting, kita ada pelbagai aktiviti lah. Dan kami mendatang khas ini bicara seni ini supaya kita boleh dapat berkongsi bagaimana agaknya karya digital di dalam pendidikan. Itu kita panggil Dr. Naimah daripada USM. Kita ada Prof. Madia Dr. Zahuri untuk bercerita tentang bagaimana keadaan
bagaimana seni itu dalam pendidikan dan bagaimana dia punya cabaran, bagaimana dia punya peluang kerjaya. Dan akhir sekali kita ada seorang master artis yang sangat terkenal di Malaysia. Kita ada Encik Johari Said yang terkenal dalam bidang cetakan, dan dia akan datang untuk berkongsi pengalaman sebab dia seorang yang sangat berbakat, seorang yang sangat besar namanya di dalam bidang seni yang kita panggil supaya kita dapat memberi peluang kepada anak-anak kita. Kita tanya pada Dr. Zahuri lah, memandangkan ni mungkin boleh komen sedikit cabang seni, kalau bila kita lihat dalam pendidikan itu sendiri mungkin satu cabang yang tidak ramai nak memasuki pendidikan seni itu sendiri. Mungkin boleh komen sedikit perkembangan dunia seni di negara, adakah ada masa depan untuk artis-artis, anak-anak yang menceburi sini untuk menjadikan satu bentuk kerjaya? Apakah mungkin hala tuju untuk mereka ini menceburi bidang seni sebagai satu kerjaya yang boleh kata sustain kehidupan? Okey, bila bercakap tentang pendidikan seni ia merupakan satu persepsi daripada masyarakat, khasnya apabila kita melibatkan bidang akademik itu sendiri. Kalau di sekolah kita dapati bahawa persepsi masyarakat ingin anak-anaknya pergi ke bidang kerjaya yang lebih terjamin, dalam bidang sains, teknologi dan sebagainya. Ini berlaku 20 tahun, 30 tahun dahulu Waktu saya sendiri ambil bidang pendidikan seni ini merupakan satu cabaran. Tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun merubah sejak saya rasa dah hampir 13 tahun Kita ada sekolah seni Malaysia. Kita ada 5 cawangan sekolah seni Malaysia di seluruh Malaysia yang menjurus kepada bidang kesenian, bukan saja seni visual, seni teater, seni muzik, jadi dan juga seni persembahan. Kalau di sekolah, suka saya nyatakan di sini bahawa pilihan ke tingkatan 6. Pilihan ke tingkatan 6 kita dapati pada saban tahun pelajar-pelajar telah mula mengambil mata pelajaran pendidikan seni. Saya kira untuk tahun ini saja hampir 17,000 calon. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang amat sihat. Okey, kemudian bila kita berjaya dalam kita ingin membincangkan bidang kerjaya. Selepas tingkatan 5 misalnya, ada banyak kursus-kursus bidang kesenian, ada banyak kursus-kursus bidang seni visual ini yang telah ditawarkan. Begitu juga di peringkat institusi pengajian tinggi, di peringkat ijazah sarjana muda, sarjana dan juga ijazah kedoktoran, di mana bukan saja universiti awam tapi universiti-universiti swasta juga telah menawarkan bidang seni ini. Jadi sebagaimana yang saya nyatakan bahawa kita tidak melihat bidang seni ini hanya menikmati karya sahaja. Perkembangan itu cabangnya terlalu banyak. Apabila kita menyentuh tentang seni digital tadi, ia merupakan satu subjek yang telah diperkenalkan saya rasa dah kira hampir 20 tahun lebih dah di Malaysia. Dan kita ambil satu perbandingan. Bagi calon-calon yang ingin mengikuti pengajian kesenian di luar negara, khasnya di Sweden, sesukar kita nak masuk kursus perubatan. Maknanya bukan kita nak pick up persepsi di sekolah sekarang ni, pelajar-pelajar yang tak boleh pergi kepada bidang sains dan teknologi ini kita hantar pendidikan seni. Tidak lagi. Tidak lagi. Kerana dengan sistem peperiksaan secara terbuka ini, pelajar-pelajar boleh memilih. Dan kita dapati bahawa kajian telah pun menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang mengikuti bidang kesenian, saya tidak nyatakan bidang seni visual saja, tetapi terus pada bidang muzik dan seni persembahan juga, ia memberikan satu praktis yang merupakan satu nilai tambah. Kami di Universiti Pendidikan Sultan Idris melahirkan ramai bakal pendidik negara. Jadi apabila adanya implementasi daripada subjek-subjek kesenian ini, ia memberikan satu kemenjadian guru yang bersifat multidisiplin, disiplin yang pelbagai. Ada banyak perkara-perkara yang dapat membantu, dan suka saya nyatakan bahawa ia juga merupakan subjek kesenian ini merupakan satu subjek yang merentas kepada kurikulum subjek-subjek yang lain. Itu antara perhatian perlu diberikan apabila kita bercakap soal industri seni dan juga bagaimana nilai komersial itu boleh dibentuk. Ringkas saja hujung ini kepada Dr. Ayu selaku penasihat program. 10 hari program akan berlangsung, mungkin boleh diwawarkan kepada penonton-penonton hujung ini supaya mereka datang beramai-ramai ke Johor ini untuk menikmati karya-karya dan juga mengambil maklum tentang perkembangan industri seni negara.
Ya, okey. Saya menjemput semua warga Malaysia untuk datang ke JBCC Komtal untuk menikmati kita punya pameran. Okey, pameran kita tajuk dia ialah Vision Unveil: The Interaction of Art Through Conventional and Digital Exhibition. Okey, sebenarnya pameran ni sangat menarik. Okey, kita akan lihat bagaimanakah cara pameran ni dijalankan secara hybrid lah antara konvensional dan juga digital. Dan saya rasa ini ialah perkara yang patut semua orang rebut. Okey, selamat datang nanti. Datang beramai-ramai. Terima kasih kepada kedua-duanya, Dr. Nur Zuraida Muhammad Nur dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Zahuri Khairani atas perkongsian ini. Kita serupa berada pun rancangan. InsyaAllah esok kami akan kembali semula dalam Perkembangan Malaysia. Banyak topik-topik menarik. Ya, dan pastikan jaga diri, jaga kesihatan semua. Jerebu dekat luar sini, kita pakai filter muka. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.